Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah hari Isnin, so insya-Allah kita sambung semula kuliah Tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, alhamdulillah kita telah pun selesai membahaskan tafsir dan tadabbur suratu Al-Alaq. So pada hari ini insya-Allah kita akan sambung kepada surah yang berikutnya, iaitu suratu Al-Qadar, ya. Baik, sebelum kita membahaskan tafsiran ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, pertama-tama kita lihat dahulu muqaddimah kepada suratu Al-Qadar ini. Yang pertama, daripada sisi nama, surah ini disebut sebagai suratu Al-Qadar kerana Allah Ta'ala menyebutkan perkataan ini dalam surah tersebut. Inna anzalnahu fi lailati Al-Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih kurang sebanyak 3 kali Allah Ta'ala ulang perkataan Al-Qadar pada surah ini. So, oleh kerana itulah nama surah ini disebut sebagai suratu Al-Qadar. Namun demikian, ada nama yang lain yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir kita juga, seperti Ibnu Atiyah, ya, dan Abu Bakar Al-Jassas. Mereka menyebutkan nama surah ini sebagai surah Lailatul Qadar, ya. Mereka sebut sebagai surah Lailatul Qadar. Ini pun tidak dapat kita nafikan kerana dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita satu malam yang penuh dengan kemuliaan yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Jadi ada 2 nama kepada surah ini. Yang pertama disebut sebagai suratu Al-Qadar, yang kedua disebut sebagai suratu Lailatul Qadar. Baik, surah ini menurut ulama-ulama tafsir atau jumhur daripada kalangan ulama tafsir bahawa surah ini adalah suratu Makkiyah. Artinya surah ini telah diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam semasa baginda sallallahu alaihi wasallam masih lagi berada di kota Mekah. Namun demikian, ada setengah ulama yang memandang bahawa surah ini diturunkan di Madinah ataupun awal-awal Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke Madinah, ya. Misalnya pendapat Ad-Dhahhak, ya, ataupun juga pendapat Al-Waqidi, mereka mengatakan bahawa suratu Al-Qadar ini ia diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi kita hijrah ke Madinah. Mengapa mereka berpandangan demikian? Kerana dalam surah ini ada ayat Allah yang menggalakkan kita untuk menghidupkan Lailatul Qadar. Seperti mana kita sedia maklum bahawa Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan yang dilaksanakan padanya ibadah puasa. Dan ibadah puasa itu difardukan selepas Nabi alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah. So, oleh kerana itulah ada setengah ulama tafsir yang memandang surah ini diturunkan selepas Nabi kita alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah. So, oleh kerana itu mereka mengatakan surah ini turun selepas suratu Al-Mutaffifin dan sebelum suratu Al-Baqarah. Kerana suratu Al-Mutaffifin itu menurut pandangan setengah ulama adalah surah pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW selepas Nabi hijrah, ya. Selepas itu baru kemudian surah Al-Baqarah. So, menurut ulama yang mengatakan bahawa surah Al-Qadar ini turun pada awal-awal Nabi SAW hijrah, itu turun antara Al-Mutaffifin dengan surah Al-Baqarah, ya. Namun ini tidak kita nafikan bahawa
pandangan-pandangan atau perbezaan pandangan dalam menentukan satu-satu surah itu Makkiyah atau Madaniyah, itu sudah hal yang biasa. Satu surah itu kadang-kadang ulama berpendapat itu adalah surah Makkiyah, ulama yang lain mengatakan itu adalah surah Madaniyah. Ya, so kita berpegang kepada pendapat jumhur ulama sahaja. Majoriti ulama yang mengatakan bahawa surah Al-Qadr ini adalah surah Makkiyah. Artinya surah ini telah pun diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. So oleh kerana itulah Jabir bin Zaid mengatakan bahawa surah Al-Qadr ni adalah surah yang ke-25 diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ia turun selepas surah Abasa wa Tawalla dan sebelum surah Asy-Syams. So kalau kita berpegang kepada pendapat Jabir bin Zaid ini, maka surah Abasa itu surah yang ke-24 diturunkan kepada Nabi. Surah Al-Qadr ni adalah surah yang ke-25 diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala surah Asy-Syams pula atau Asy-Syamsi wa Duhaha adalah surah yang ke-26 diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu kalau menurut pendapat yang mengatakan bahawa surah ini Makkiyah. Tetapi kalau yang mengatakan surah ini Madaniyah, mereka berpendapat surah ini turun selepas surah Al-Mutaffifin dan sebelum surah Al-Baqarah, ya. Baik, jumlah ayat pada surah ini ada sebanyak 5 ayat menurut ulama-ulama Madinah dan ulama Basrah, begitu juga Kufah. Tetapi ulama-ulama Makkah dan Syam pada masa dahulu memandang surah ini mempunyai sebanyak 6 ayat. Tetapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, ia hanya ada sebanyak 5 ayat sahaja, ya. Sama halnya seperti penentuan satu surah itu Makkiyah ataupun Madaniyah. Tentang jumlah ayat satu surah itu pun, kalau kita membaca kitab tafsir, dekat sana biasa berlaku perbezaan pendapat dalam kalangan ulama-ulama kita. Tetapi perbezaan pendapat itu bukanlah sesuatu yang merosakkan atau merendahkan nilai daripada Al-Quran itu sendiri. Bahkan itu menunjukkan bahawa betapa besar perhatian kalangan ulama-ulama kita terhadap Al-Quranul Karim, sehingga akan mereka mengkaji walaupun ada kadang-kadang perbezaan daripada hasil kajian mereka dengan ulama yang lainnya. Baik, so dari 5 ayat yang terdapat dalam surah Al-Qadr ini, ia ada sebanyak 30 kalimah. Jadi kalau kita hitung kalimah-kalimah yang ada atau kata-kata yang ada pada surah Al-Qadr ni, maka ia ada sebanyak 30. Manakala hurufnya pula ada sebanyak mi'ah wa ithna ashar, ada sebanyak 112. Macam biasa saya sebut, apabila kita kaitkan dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha, yang mana Nabi mengatakan sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Maka orang-orang yang membaca surah Al-Qadr ni, insya-Allah dia akan dapat ganjaran lebih kurang 1200, ya, 1120, ya, 1120 ganjaran kalau kita hitung secara matematiknya. Namun hakikatnya berapakah yang didapat, hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahuinya, ya. Baik, apa yang dibicarakan dalam surah ini? Poin pertama, nanti Allah taala akan menjelaskan keagungan Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada masa yang sama nanti Allah taala menolak, ya, tuduhan-tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan bahawa Al-Quran itu dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu dalam surah ini juga Allah Ta'ala nanti akan menjelaskan pada kita berkaitan tentang Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, yang mana pada ketika itu nanti Allah Ta'ala menurunkan malaikat-malaikat Allah yang begitu banyak, ya. Kemudian malam itu Allah Ta'ala katakan sebagai malam yang penuh kesejahteraan sehinggalah ke waktu subuh. Dan ini juga merupakan ayat Allah yang menggalakkan kita untuk menghidupkan malam Al-Qadar itu
untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, mari sama-sama kita lihat, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Qadar ini. Sebelum kita bahaskan, saya cuba bacakan dulu 5 ayat yang terdapat dalam surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Pada ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang berarti sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar, ya, pada Lailatul Qadar. Baik, dekat sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kali pertama, ya, buat kali pertama itu diturunkan Allah taala pada malam Al-Qadar. Yang mana malam Al-Qadar ini terdapat pada bulan Ramadan. Ayat Allah Subhanahu wa taala ni bukanlah bermakna bahawa semua Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Tidak. Apa yang disebutkan dekat sini, ini adalah penurunan Al-Quran pada kali pertama, ya. Kali pertama diturunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Seperti mana dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dahulu Al-Quran itu berada di Lauhum Mahfuz. Itu tempat Al-Quran kali pertama. Fi Lauhim Mahfuz. Berada di Lauhum Mahfuz, satu tempat yang dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, sehingga kan tidak ada sesiapa pun yang boleh mengetahui dan mencuri khabar berita yang Allah Ta'ala simpan dekat sana. So dulu Al-Quran 30 juzuk, 114 surah berada di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ke Baitul Izzah yang terdapat pada langit pertama, jumlatan wahidatan, sekaligus. Diturunkan sekaligus daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang bertempat di Baitul Izzah sebanyak 30 juzuk, 114 surah. Daripada Baitul Izzah yang berada di langit yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu diturunkan secara munajjaman, secara beransur-ansur dalam tempoh masa lebih kurang 23 tahun. Allah Ta'ala turunkan melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur sesuai dengan keperluan dan keadaan dakwah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi apa yang Allah Ta'ala sebut dekat sini adalah menunjukkan kali pertama Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala, berdasarkan pada ayat yang pertama ni, Ibnul Juzai mengatakan ada terdapat 3 hal yang menunjukkan betapa mulianya Al-Quranul Karim. Ya, yang pertama adalah Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang menurunkan. Ya, sesungguhnya kami yang menurunkan. So penurunan Al-Quranul Karim ni Allah Ta'ala sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah tentu ia sesuatu yang mulia. Jadi Al-Quranul Karim ni Allah Ta'ala yang menurunkan. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuatnya,
yang mereka rekanya seperti mana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Mereka mengatakan bahawa Nabi yang membuat. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah. Apakah mereka mengatakan Nabi yang membuat-buat Al-Quran tu? Padahal ia adalah kitab yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. So, apabila disandarkan penurunan Al-Quran ini kepada Allah, so ini menunjukkan betapa mulianya Al-Quranul Karim, ya. Kemudian dekat sini Allah Ta'ala menggunakan perkataan kami, inna anzalna, sesungguhnya kami, ya. Perkataan kami dekat sini ia bukan menunjukkan banyak. Dalam bahasa kita biasa, kita bila kita sebut kami itu menunjukkan sesuatu yang ramai ataupun banyak, ya. Tetapi dalam Al-Quranul Karim apabila disandarkan suatu perkataan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan kami, itu tidak bererti ada Rabb selain Allah. Kerana mustahil. So dibuat perkataan kami itu lil mu'azzam, untuk membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan menunjukkan kerana ada partner bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu sesuatu perkara yang mustahil bagi diri Allah Subhanahu wa taala. So itu pertanda kemuliaan Al-Quran pertama, kata Ibnu Juzai. Yang kedua, inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Menurunkannya dekat sini menurunkan apa? Al-Quran. Allah Ta'ala tak sebut inna anzalnal Quran, Allah tak sebut begitu. Tetapi Allah menggunakan dhamir hu, kata ganti, ya. Sesungguhnya kami menurunkannya. Mengapa Allah tak sebut langsung Quran? Kata Ibnul Juzai, kerana ini sesuatu yang sudah dimaklumi, sesuatu yang sudah diketahui oleh semua orang, kerana kemasyhurannya, kerana ketenarannya, sehingga kan Al-Quran itu tak perlu lagi disebutkan secara langsung pun orang dah faham ni maksudnya adalah Al-Quran. So ini pertanda bahawa Al-Quran itu adalah satu kitab yang sangat mulia, ya. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala mengatakan fi lailatul qadar. Al-Quran tu diturunkan pada malam Al-Qadar, ya. Diturunkan pada malam Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Quran itu diturunkan pada malam yang sangat mulia. So ini menunjukkan juga betapa mulianya Al-Quranul Karim. Baik. So dekat sini Allah Taala menekankan fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. So kali pertama penurunan Al-Quranul Karim itu pada waktu malam. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, mengapa Allah Ta'ala khususkan menurunkan Al-Quran itu pada waktu malam? Mengapa bukan pada waktu siang? Ya. Antara jawapannya adalah kerana pada waktu malam itu adalah waktu yang sangat spesial untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pada ketika itu kita sedang sunyi, sepi, tidak sibuk seperti mana pada waktu siang. So apabila diturunkan wahyu pada waktu malam, tentu itu lebih menyentuh kepada hati kita. Maka malam itu adalah waktu bagi seorang hamba untuk menjalin kasih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hubungan yang sangat spesial. Maka kalau kita melihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan ibadat-ibadat malam itu sebagai ibadat yang luar biasa. Rasulullah SAW sendiri di Isra dan Mi'rajkan Allah itu pada waktu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Allah Ta'ala pilih pada waktu malam. Kemudian dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala ada sebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya. Dalam surah As-Sajdah Allah ketika menjelaskan ahli syurga, apa kata Allah? Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tam'an.
Dalam surah Al-Furqan Allah mengatakan ciri-ciri ibadur rahman itu, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ya. Sangat banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahawa malam itu adalah waktu yang amat spesial untuk seorang hamba Allah beribadat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membaca Al-Quran pada waktu malam itu, Allah Taala sendiri sebut dalam Al-Quran itu adalah waktu yang paling menyentuh kepada hati kita. Kalau kita baca Quran pada waktu siang, ya mungkin kita boleh baca, namun kebisingan itu mungkin boleh mengganggu kita, kesibukan kita itu mengganggu kita, sehingga kan kedalaman kita dalam mentadabbur Al-Quran itu tidak seperti waktu malam. So oleh kerana itulah membaca Al-Quran pada waktu malam itu sesuatu hal yang sangat spesial. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Bacaan pada waktu malam itu lebih berkesan kepada hati, lebih berkesan, ya. So itu antara alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih menurunkan Al-Quran itu kali pertama kepada Rasulullah SAW pada waktu malam, kerana waktu malam itu waktu yang sangat intim antara seorang hamba dengan Allah. Sehingga kan dalam hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thuluthul lail al-akhir yanzilu rabbuna ila sama'id dunya." Apabila sampai 1/3 malam yang akhir, Allah Taala turun ke langit dunia dan Allah mengabulkan siapa yang meminta kepada Allah. Allah Ta'ala perkenankan doa-doa hambanya, Allah Ta'ala ampunkan dosa siapa sahaja yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar, ataupun biasa kita sebut malam Lailatul Qadar. Sebenarnya bila kita sebut malam Lailatul Qadar, kita telah mengulangi perkataan malam 2 kali, kerana perkataan Lailah itu adalah bererti malam, ya. Baik, Lailatul Qadar itu adalah malam yang ada pada bulan Ramadan. Secara ringkasnya Rasulullah SAW mengatakan, taharraw Lailatul Qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar itu atau Lailatul Qadar itu pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Jadi apabila kita merujuk kepada hadis Nabi SAW ni, maka berlakunya Lailatul Qadar itu pada 10 akhir Ramadan, 10 akhir daripada bulan Ramadan, bukan 20 awal daripada bulan Ramadan, ya. So oleh kerana itulah selama ini kita biasa memperingati nuzul Al-Quran biasanya pada 17 Ramadan, ya. Ya, ada memang pendapat sedikit daripada kalangan ulama mengatakan bahawa Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Namun apabila kita melihat ayat Allah Ta'ala ni dan kita hubungkan dengan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar, maka kita boleh dapat faham bahawa Lailatul Qadar itu adalah pada 10 akhir Ramadan. So artinya penurunan Al-Quran ini kali pertama itu bukan 17 Ramadan, ya, bukan 17 Ramadan, tetapi pada 10 akhir Ramadan. Ada yang berpendapat pada 27, ada yang berpendapat mengatakan 23, dan ada pendapat yang lain. Intinya pendapat yang paling kuat adalah 10 akhir daripada bulan Ramadan, bukan sebelumnya, ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang berikutnya, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar, ya. Kita biasa menjumpai ayat-ayat yang mirip macam ni. Bila mana Allah Ta'ala menyebutkan tentang sesuatu, lepas tu Allah Ta'ala akan datangkan ayat وَمَا أَدْرَاكَ, وَمَا أَدْرَاكَ, ya. Misalnya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, وَمَا أَدْرَاكَ مَا Al-Qari'ah, ya. Dalam Al-Quran ada wama adraka, ada dan ada wama yudrika.
Kalau Allah Ta'ala sebut wa ma adraka, selepas itu biasanya pasti Allah Ta'ala bagi jawapan. Tetapi kalau Allah Ta'ala sebut wa ma yudrika, biasanya selepas itu tak ada jawapan. Ya. So Allah Ta'ala sebut wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah pengetahuan engkau tentang Lailatul Qadar itu? Ayat ini Allah Ta'ala buat, ya, Allah Ta'ala datangkan, kata para ulama, untuk menunjukkan betapa mulianya Lailatul Qadar yang hendak Allah Ta'ala sampaikan itu. Sehingga kan Allah mesti sebut dulu wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ya. Baru kemudian pada ayat yang ketiga Allah Ta'ala jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, Lailatul Qadar secara bahasa apa makna? Lailatul Qadar itu para ulama mengatakan sekurang-kurangnya mempunyai 3 makna. 3 makna. Yang pertama, Al-Qadar bermakna Al-Azim. So, bila dikatakan Lailatul Qadar itu berarti malam yang mulia, malam yang agung. Dan ini betul. Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat agung, ya. Yang kedua, Lailatul Qadar itu berarti malam ditetapkan Allah Ta'ala takdir. Untuk takdir kita selama 1 tahun itu ditetapkan pada malam tersebut. Pandangan ini dikuatkan ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, yang mana Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati, fiha yufraku amrin, fiha yufraku kullu amrin hakim, ya. Allah Ta'ala mengatakan bahawa pada malam tersebut, ya, maksudnya pada pada malam Al-Qadar itu, iaitulah malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan semua urusan. Artinya ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdir pada malam tersebut. So itu makna Lailatul Qadar yang ketiga. Makna Lailatul Qadar yang keempat, ya, yang ketiga ialah, pertama tadi malam yang mulia, yang kedua adalah malam yang ditetapkan padanya takdir, kemudian yang ketiga itu bermakna Lailatul Qadar. Al-Qadar bermakna sesuatu yang sempit, semalam yang sempit. Kerana antara makna Al-Qadar adalah ad-daiq, sempit, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Fajr, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah, ya, faqadara alaihi rizqah, maksudnya Allah Ta'ala sempitkan rezeki dia. So antara makna Lailatul Qadar itu adalah malam yang sempit. Mengapa dikatakan ia malam yang sempit? Kerana pada malam tersebut turun malaikat Allah yang begitu banyak daripada langit ke bumi ini, termasuk malaikat Jibril, sehingga kan bumi ini dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dipenuhi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kita lihat lagi ayat Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah sesiapa yang melakukan amal ibadat pada malam Al-Qadar ini, maka ganjaran kebaikan yang Allah beri kepada dia itu boleh mengalahkan ibadat orang selama 1000 bulan tanpa ada malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Jadi ni Allah Ta'ala bagi kepada kita salah satu rahmatnya. Salah satu rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Allah Ta'ala memberikan amalan-amalan ataupun waktu-waktu beribadat yang mana kalau kita beribadat pada waktu tersebut atau mengamalkan amalan tersebut, maka ganjaran yang Allah Ta'ala beri boleh melampaui usia kita. Kita umat Nabi Muhammad SAW ni usianya pendek,
tak panjang macam umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu usia mereka panjang, badan mereka kuat-kuat. Kita ni kecil, umur pendek. So kita tak ada kesempatan untuk beribadat dengan masa yang lama. So oleh kerana itulah rahmat Allah, keadilan Allah Ta'ala, Allah bagi kita amalan-amalan yang simple atau dalam waktu yang singkat atau waktu-waktu tertentu, yang mana kalau kita beribadat padanya, Allah Ta'ala beri kita ganjaran yang kadang-kadang boleh melampaui usia kita. Cuba bayangkan 1000 bulan, dah berapa tahun. So ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni juga secara langsung ataupun tidak langsung menggalakkan kita supaya menghidupkan Lailatul Qadar itu dengan melakukan amal-amal ibadat. Itu melakukan amal ibadat seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita tahu dalam banyak hadis disebutkan bahawa Nabi alaihi salatu wasallam apabila memasuki 10 akhir daripada Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan beriktikaf di masjid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggauli isterinya pada 10 akhir Ramadan, bukan kerana diharamkan, tetapi oleh kerana Nabi kita alaihi salatu wasallam nak fokus untuk melakukan amal ibadat, sehingga akan dikatakan Nabi itu syadda mi'zarahu, Nabi mengencangkan kain pelikat Nabi, sebagai makna Nabi tidak berhubungan suami isteri pada malam-malam tersebut. Oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan diri untuk melakukan amal-amal ibadat. Andai kata Allah Ta'ala panjangkan usia kita, umur kita, dan kita boleh berjumpa dengan Ramadan akan datang, dan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, Allah rezekikan kita dapatkan, maka perbanyakkanlah melakukan amal-amal ibadat pada ketika itu. Boleh dengan salat, boleh dengan baca Al-Quran, boleh dengan sedekah, ya, boleh dengan i'tikaf, boleh dengan zikir-zikir, ya, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keridhaan Allah Ta'ala, cinta Allah Ta'ala, dan dijauhkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, andai kata aku mendapati Lailatul Qadar, apa yang aku baca pada ketika itu?" Maka Rasulullah SAW mengajarkan satu doa yang begitu masyhur doa ini, dan kita sudah biasa dengar, iaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Rabb yang Maha Pemaaf, ya Allah, dan Engkau suka memaafkan, ya Allah, ya, maka maafkanlah aku, ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa aku, ya Allah, ya. Dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang beramal ibadat pada malam al-qadar ini kerana iman dan mengharap pahala daripada Allah, Allah ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu, insya-Allah, ya. Baik. Kemudian pada ayat 4 Allah Ta'ala menjelaskan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikutnya. Pada malam Al-Qadar itu tanazzalul malaikah, turun malaikat Allah yang begitu banyak daripada langit. Sekarang dekat mana tempat malaikat? Di langit. Langit adalah tempat asal para malaikat Allah. Dekat sanalah malaikat yang begitu banyak. So pada malam Al-Qadar ini tanazzalul malaikah, turun malaikat sebagai pertanda turunnya juga rahmat Allah Ta'ala. Warruh, dan pada ketika turun ar-ruh. Ar-ruh dekat sini bukan maknanya arwah ataupun roh-roh orang yang telah meninggal, bukan. Maksud ruh dekat sini adalah malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril. Kerana dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala biasa menyebutkan malaikat Jibril ini sebagai sebutan ruh, ya, sebagai sebutan ruh. Mengapa? Antara alasan yang disebut para ulama, ya, kerana malaikat Jibril ni mempunyai tugasan menyampaikan wahyu. Wahyu ini dia ibarat ruh bagi jasad kita. Kita ni boleh hidup
kalau ada roh. Kalau tak ada roh kita, jasad ni tak hidup, dia akan mati. Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril itu dia ibarat roh. Hati kita ni tak akan hidup, jiwa kita ni tak akan hidup, melainkan berpandukan kepada Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril. Maka Al-Quran kadang-kadang Allah Ta'ala juga sebut sebagai ruh, malaikat Jibril yang membawa pun Allah Ta'ala sebut sebagai ruh. Kerana itulah yang menghidupkan jiwa kita, menghidupkan diri kita ini, sehingga akan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biizni Rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Malaikat itu tidak pernah melakukan sesuatu melainkan atas izin Allah. Tak mungkin malaikat bermaksud kepada Allah turun sesuka hati mereka, tidak. Ya. Dan pada malam tersebut, ya, kerana membawa segala perkara, iaitulah termasuk takdir yang akan berlaku dalam masa selama 1 tahun itu. Kemudian pada ayat yang terakhir Allah Ta'ala menjelaskan, salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahtera malam yang berkat itu hingga terbit fajar. So pada malam Al-Qadar itu malam yang sejahtera, malam yang tenang, malam yang selesa, kerana begitu banyak rahmat Allah Ta'ala turun. Sehingga kan dikatakan malam tersebut udara itu pun udara yang sangat selesa. Ia bukan udara yang panas, cuaca bukan panas dan tidak juga sejuk, antara panas dan sejuk. Begitu keadaan pada ketika itu. Malam yang begitu tenang, begitu sejahtera, begitu selamat, sehingga akan terbit fajar. So ini menunjukkan bahawa Lailatul Qadar itu bukan satu saat daripada satu malam, tetapi penuh satu malam. Malam itu sejak bila? Sejak terbenam matahari sehingga akan terbit fajar. Ini yang disebut malam. Jadi malam Al-Qadar itu atau Lailatul Qadar itu bukan 1-2 jam saja, tak. Atau bukan pukul 12, pukul 1, pukul 2 pagi macam tu, bukan. Dia satu malam penuh. So kalau kita menghidupkan malam tersebut, ya, maka insya-Allah kita telah dikira mendapati Lailatul Qadar ataupun malam yang penuh dengan kemuliaan tersebut, ya. Alhamdulillah kita telah selesai membahaskan tafsir dan juga tadabbur kepada surah Al-Qadar, ya, surah yang ke-97 dalam Al-Quranul Karim, ya. Baik, sebagai kesimpulan yang boleh kita petik daripada surah Al-Qadar ni, yang pertama, ayat Allah atau surah ini adalah menetapkan wahyu dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Taala mengatakan inna anzalnahu fi lailati al-qadar. So ini menunjukkan adanya wahyu daripada Allah dan sabitnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, antara pengajaran yang boleh kita petik daripada ayat Allah Taala ni adalah taqriru aqidatil qada'i wal qadar. Adanya qada dan takdir Allah. Maka antara makna Lailatul Qadar itu malam Allah Ta'ala menetapkan takdir untuk 1 tahun, ya. Kemudian pengajaran yang boleh kita petik lagi daripada surah ini, fadlu Lailatul Qadar wa fadlul ibadah fiha, keutamaan Lailatul Qadar dan keutamaan beramal ibadat padanya, ya. Kemudian pengajaran yang boleh kita petik atau kesimpulan yang boleh kita petik daripada surah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Al-Quranul Karim, meninggikan Al-Quranul Karim dengan 3 petunjuk tadi, seperti mana dikatakan oleh Ibnu Juzai. Yang pertama, Allah Ta'ala menyandarkan penurunan Al-Quran kepada Allah. So itu menunjukkan bahawa Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia. Yang kedua, Allah Ta'ala menggunakan dhamir hu untuk menyebutkan Al-Quran, kerana Al-Quran itu satu kitab yang telah dimaklumi, dimasyhur, diketahui oleh semua orang. Yang ketiga, Allah Ta'ala turunkan ia pada malam dan bulan yang sangat-sangat mulia, ya. Kemudian daripada surah ini juga Allah Ta'ala menggalakkan kita supaya mencari Lailatul Qadar, supaya kita dapat memperolehi kemuliaan, ganjaran yang terbaik serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam tersebut, ya. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat setakat itu saja kuliah kita pada hari ini. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua, ya. Surah Al-Qadar ini sebagai penutup adalah surah yang menjelaskan kepada kita betapa mulianya Al-Quran
ketika mana Allah Ta'ala sebut hendak menyebutkan tentang Lailatul Qadar, Allah Ta'ala sebut dulu tentang penurunan Al-Quran. Maka para ulama kita juga mengatakan bahawa kemuliaan yang ada pada Lailatul Qadar itu kerana penurunan Al-Quran padanya. Maka para ulama mengatakan sesiapa sahaja yang melibatkan dirinya dengan Al-Quran pasti akan mulia. Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia kerana pada malam itu Allah turunkan Al-Quran. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia kerana pada bulan itu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Jibril menjadi malaikat yang paling mulia kerana Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Makkah Madinah menjadi tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini kerana di Makkah dan Madinah lah Al-Quran diturunkan. Rasulullah SAW menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin kerana Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Oleh kerana itu, selama mana kita mahu mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, melibatkan diri kita dengan Al-Quran, sama ada membaca, mengkaji, mentadabbur, mengamalkan dan lain-lain, maka insya-Allah kemuliaan Al-Quran itu akan terpancar juga kepada kita insya-Allah ta'ala. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Moga-moga kuliah ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.